Baik, hari ini jutaan rakyat United Kingdom UK berkabung selepas Ratu Elizabeth II, pemerintah paling lama dalam sejarah dunia moden, menghembuskan nafas terakhir. Bukan saja di UK, bahkan di negara lain, ribuan orang berkumpul sebagai tanda menzahirkan takziah kepada keluarga diraja itu. Dan sebenarnya sejak semalam lagi selepas kenyataan rasmi memberitahu bahawa Ratu Elizabeth II diletakkan di bawah pemantauan kesihatan, ribuan sudah mula berkumpul di perkarangan Istana Buckingham. Dan kesemua mereka hadir sebagai memberikan penghormatan terakhir dan sehinggalah ke hari ini, baik rakyat UK sendiri maupun pelancong dilihat terus membanjiri kawasan perkarangan istana di London itu. Dan melihat kepada tumpuan hari ini dalam kesedihan dengan pemergian Ratu Elizabeth II, kehadiran pelangi di beberapa lokasi di UK termasuk di Istana Windsor sedikit sebanyak mewarnai hati rakyat UK yang sedang suram. Namun untuk cerita jam ini saya ingin membawakan secara eksklusif cerita dari London. Bersama dengan saya ialah Haliza Hashim, wartawan siaran di UK yang akan berkongsikan kepada kita di Astro Awani mengenai gambaran secara keseluruhan di UK terutama di perkarangan Istana Buckingham selepas pemergian Ratu Elizabeth II. Sejak Ratu Elizabeth II diumumkan gering dan berada di bawah pemantauan kesihatan tengah sehari semalam, warga Britain dan pelancong telah mula datang berkumpul di luar Istana Buckingham. Walaupun Ratu Elizabeth sebenarnya berada di Istana Balmoral, Scotland, kira-kira 840 km dari sini. Istana Buckingham sememangnya sinonim sebagai lokasi diraja. Lewat petang setelah mendengar berita mengenai kemangkatan Ratu Elizabeth, ratusan lagi tiba di sini walaupun di dalam hujan. Dan tidak heranlah jika hari ini crowd control atau kawalan pihak polis dan protokol di luar istana semakin ketat kerana lebih ramai orang yang datang untuk meletakkan bunga dan memberi perhormatan terakhir. Pengamal media dari seluruh dunia juga telah tiba untuk membuat laporan. Rata-rata rakyat UK sememangnya amat menghormati Ratu Elizabeth kerana baginda adalah monarki Britain yang paling lama bertahta dalam sejarah negara ini. Baginda adalah seorang figura diraja yang mempunyai maruah, kedudukan dan populariti yang tiada tandingannya. Penduduk di sini berduka namun kagum kerana Ratu Elizabeth telah mengabadikan hayat dan hikmatnya untuk rakyat UK serta Commonwealth. Mengimbas kembali sambutan Platinum Jubilee sempena pemerintahan 70 tahun baginda yang diadakan pada Jun lalu, ia sangat meriah. Ia bukan sahaja diadakan di kota London, malah di bandar-bandar dan di pekan-pekan kecil di seluruh UK. Sememangnya penduduk UK tidak menyangka mereka akan mempunyai Perdana Menteri dan Raja yang baru dalam minggu yang sama. Awal minggu ini ramai yang terharu melihat foto pertemuan di mana Ratu Elizabeth bersalaman dengan Perdana Menteri baru Britain Liz Truss. Baginda dilihat lemah serta bertongkat namun masih tersenyum ketika bergambar. Itu adalah antara ciri-ciri Ratu Elizabeth yang dihormati dan disanjungi, iaitu dedikasi menunaikan tanggungjawab awamnya walaupun semakin terbatas akibat usaha dan masalah kesihatan. Ramai yang menyifatkan Ratu Elizabeth II sebagai pemerintah yang prihatin terhadap kebajikan rakyat kerana masih mengambil tahu terhadap isu negara dengan memberi mandat kepada pemimpin baru. Liz Truss dipilih sebagai Perdana Menteri Britain baru menggantikan Boris Johnson dan mengambil alih tampuk pemerintahan ketika itu. Menurut laporan media umum kini tahu Operasi London Bridge adalah nama kod untuk perancangan terperinci yang bakal dilakukan dalam masa beberapa minggu atau bulan selepas kemangkatan Ratu Elizabeth II. Hampir serta-merta surat khabar, saluran televisyen dan stesen radio di UK dikemas kini dan bersedia untuk membuat liputan kemangkatan. Tempoh berkabung dijangka 10 hari iaitu dari hari kemangkatan sehingga pengkebumian berlangsung. Pada hari pengkebumian nanti kebanyakan premis perniagaan dan urus niaga salah akan ditutup sebagai penghormatan dan semasa tempoh berkabung operasi perniagaan disingkatkan. Aktiviti hiburan dan sukan sama ada dibatal atau ditangguhkan. Difahamkan Hari Istiadat Pengkebumian Negara akan menjadi cuti rasmi di seluruh UK. Dalam masa terdekat, negara ini juga bakal menyaksikan pengganti takhta UK
Putera Charles selaku Raja Charles III memberikan ucapan rasmi pertama mengangkat sumpah setia menjelajah UK untuk bertemu pemimpin kerajaan di ibu kota setiap negeri, Edinburgh, Scotland, Belfast, Northern Ireland dan Cardiff, Wales sebelum kembali ke London. Dan dalam masa beberapa bulan akan datang atau mungkin setahun selepas pengkebumian, upacara pertabalan rasmi Raja Charles akan berlangsung. Banyak lagi perubahan yang akan berlaku walaupun bukan serta-merta, seperti mata wang British yang baru akan dicetak dengan gambar Raja Charles dan lagu kebangsaan akan ditukar kepada God Save the King. Itu dia serba sedikit perkongsian istimewa daripada Haliza Hashim, wartawan siaran di United Kingdom yang berkongsikan kabar dari Istana Buckingham di London. Seterusnya, Ratu Elizabeth II ketika hayatnya telah menjadi lambang kepada kesatuan Commonwealth yang bertapak daripada 8 negara kepada 56 buah negara ketika ini. Pengerusi Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Muhammad Samsudin berkata, banyak perubahan telah dibawa baginda ketika menaungi Commonwealth. Dan kita melihat bahawa perubahan itu berlaku dalam bentuk di mana Britain cuba menyatukan negara-negara bekas tanah jajahannya ini dalam satu persatuan atau kesatuan. Tetapi sudah pastilah negara-negara merdeka ini tidak mahu diletakkan pemerintah Queen itu sebagai raja mereka. Jadi berlaku transisi perubahan yang besar sebenarnya pada zaman Queen Elizabeth yang ramai kita tak tahu di mana peranan Ratu Elizabeth itu adalah menjadi sebagai satu simbol kepada satu kesatuan Commonwealth. Dan kita lihat peranan itu kemudiannya apabila Ratu Elizabeth ini menjadi pemerintah di England dan kemudian menjadi lambang kepada Commonwealth ini, setiap mesyuarat ketua-ketua kerajaan ketua kerajaan atau Commonwealth ini mesti dihadiri selalunya akan dihadiri oleh Ratu Elizabeth. Dan tidak pernah Ratu Elizabeth tidak hadir dalam mana-mana pemerintahan. Raja Charles III bakal berdepan cabaran besar dalam meneruskan tampuk pemerintahan United Kingdom dan Kesatuan Commonwealth. Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Sufian Jusof berkata, ia termasuk isu-isu geopolitik dan ekonomi semasa yang menghambat pembangunan UK. Raja Charles III menghadapi masa yang amat getir kerana sekarang ini kita United Kingdom menghadapi inflasi yang tinggi, kos tenaga yang amat tinggi yang meningkat lebih daripada 20%, yang mungkin akan membawa kepada tekanan semasa musim sejuk akan datang. Kos kehidupan yang bukan sahaja di United Kingdom tetapi juga di beberapa negara lain di seluruh dunia. Dan akhirnya keadaan yang meruncing di konflik di Ukraine dan Rusia. Jadi dan kita tahu bahawa Raja Charles III adalah seorang yang gemar mengambil isu berkaitan dengan environment. Jadi kemungkinan besar beliau akan membawa agenda sustainable development dan juga agenda pembangunan berkaitan dengan perubahan iklim dalam pemerintahan beliau akan datang. Sekian saja untuk cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.